Bis- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi kita pada hari ini bagi subjek Bahasa Melayu tahun 3. Jadi kita akan belajar unit 11, Hormat Menghormati Budaya Kita. Kita akan belajar kerangka kenangan. Jadi murid-murid boleh buka buku teks jilid 1 halaman 71. Jadi sebelum itu jom kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Murid dapat menulis ayat berdasarkan kerangka karangan. Okey? Okey, kita lihat apa perkara yang penting perlu ada di dalam kerangka karangan ataupun apabila kita membina karangan. Yang pertama mesti ada pendahuluan. Yang kedua, isi penting pertama, isi penting kedua, isi penting ketiga dan yang terakhir penutup. Okey. Apa yang perlu kamu ingat? Pendahuluan itu apa? Pendahuluan itu merupakan pengenalan tentang tajuk, penerangan dan menerangkan dan memperkenalkan tajuk karangan dan perlu ingat satu perenggan. Ini Ustaz telah terangkan pada pembelajaran yang lalu. Jadi untuk pembelajaran hari ini hanya sekilas, sekali imbas sahaja untuk mengingatkan balik kamu. Okey, isi. Isi itu apa? Untuk mengembangkan tajuk dan jalan cerita. Satu isi, satu perenggan. Ingat ya. Okey, ingat. Kamu juga perlu menggunakan penanda wacana. Contoh, seterusnya, selain itu, di samping itu, pertama sekali, kesimpulannya, dan banyak lagi lah. Okey. Seterusnya, penutup. Penutup tu apa? Merupakan rumusan ataupun kesimpulan. Pengakhiran bagi jalan cerita dan semestinya satu perenggan. Okey, kita lihat buka buku teks Bahasa Melayu jilid 1 halaman 71. Jadi, apa yang diberi kita akan baca dulu satu persatu. Kita akan baca. Kami bersahabat. Saiful, Yi, Mi dan Jiva berbincang untuk menyiapkan karangan tentang menghormati sahabat. Jadi kerangka karangan telah diberi. Kerangka karangan ni pendek je. Hanya point sahaja. Ada pendahuluan, ada isi pertama. Dan sebelah dia merupakan karangan yang telah dipanjangkan sedikit ayatnya. Jadi kita lihat pendahuluan, kerangka karangan bagi pendahuluan, hubungan rapat selain keluarga. Jadi kita perlu menggunakan kerangka karangan ini di dalam karangan yang panjang ini. Okey, jadi dia guna sahabat ialah orang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan kita selain keluarga. Apabila bersahabat, kita mestilah saling menghormati. Jadi tengok, hubungan rapat ada di sini hubungan rapat selain keluarga jadi ada di dalam karangan. Okey, isi yang pertama. Kerangka karangan yang diberi, jaga tutur kata, elak bahasa kasar. Jadi kita kena guna di dalam karangan ini. Kena guna. Okey, faham? Jadi kita lihat. Amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan menjaga tutur kata. Kita perlu mengelakkan bahasa kasar. Nampak bahasa kasar dalam pertuturan kita agar dapat menjaga hati dan perasaan sahabat kita. Okey, kita teruskan yang kedua. Isi kedua, dia telah beri. Apa? Yang mana satu? Kerangka karangan dia. Saling membantu, ikhlas. Ni dua ni, kerangka karangan yang telah diberi. Jadi kita kena guna dua ni. Untuk karangan yang kedua. Karangan bagi isi kedua. Saling membantu, kerangka dia yang pertama. Ikhlas, kerangka yang kedua. Ayat yang boleh dibina. Seterusnya, penanda wacana. Kita boleh saling membantu. Nampak ada saling membantu sahabat kita dengan ikhlas kerana ia merupakan amalan yang mulia. Jadi, isi ketiga. Kerangka karangan ketiga mana? Mengambil berat, berkongsi masalah. Kerangka yang ketiga. Guna ni. Guna kerangka yang ketiga ni. Selain itu, penanda wacana. Selain itu, kita perlulah sentiasa mengambil berat. Nampak? Ada mengambil berat tentang keadaan sahabat kita. Kita boleh berkongsi masalah. Ada juga daripada kerangka karangan yang diambil dengan sahabat kita. Dan yang terakhirnya, penutup kerangka karangan
Penutup, hormati sahabat, orang menghormati kita. Kesimpulannya, jika kita menghormati sahabat, ramai orang akan menghormati kita. Oleh itu, hargailah sahabat kita dengan sebaiknya. Okey, baiklah kita teruskan dengan aktiviti kita pada hari ini. Boleh buka buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1 muka halaman 79. Maaf. Okey, halaman 79. Jadi, kerangka karangan, lengkapkan kerangka karangan dan tulis karangan. Berkaitan dengan apa? Berkaitan tentang apa? Raikan Hari Kebangsaan negara kita. Jadi, dia telah bagi pendahuluan, ada kerangka juga. Isi pertama, isi kedua tak ada. Tiada, kita kena fikir sendiri. Isi ketiga, kena fikir sendiri juga. Dan penutup juga telah diberi. Jom kita lihat satu persatu. Okey, pendahuluan. Dia telah beri dan dia telah bina karangan di sini. Okey, contoh. 31 Ogos, seluruh rakyat Malaysia, pelbagai kaum. Jadi ayatnya, pada 31 Ogos setiap tahun, negara kita akan menyambut Hari Kebangsaan. Seluruh rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum akan meraikannya. Okey, jom kita buat isi yang kedua. Isi yang pertama, kerangka karangan telah diberi. Apa dia? Tujuan untuk mengingati tarikh kemerdekaan, pejuang kemerdekaan pelbagai kaum. Okey, apa ayatnya? Okey, jom kita baca. Sambutan Hari Kebangsaan ini bertujuan untuk mengingati tarikh kemerdekaan. Nampak yang warna merah ni, tulisan warna merah ni merupakan kerangka karangan yang telah diberi. Yang ni kita sambung ayat sendiri. Ikut kreativiti kita. Bagi siapa? Bagi negara kita iaitu Malaysia pada tarikh 31 Ogos 1957. Selain itu, penanda wacana kita guna sambutan Hari Kebangsaan ini untuk mengingati jasa-jasa pejuang kemerdekaan. Nampak? Ada juga pejuang kemerdekaan yang terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, seterusnya. Isi kedua tak ada. Jadi kita kena buat sendiri. Ikut kreativiti ke sendiri. Jadi ini yang Ustazah cadangkan. Perarakan perbarisan daripada pasukan beruniform, polis, tentera. Perarakan perbarisan sangat kemas dan bersemangat, lagu patriotik. Jadi jom bina karangan. Pada tarikh 31 Ogos setiap tahun, mestilah Hari Kebangsaan hanya disambut pada 31 Ogos. Ni pun dah nak dekat dah bagi tahun 2021 ni. Okey. Pelbagai aktiviti akan diadakan untuk meraikan sambutan Hari Kebangsaan. Antaranya perarakan perbarisan daripada pasukan beruniform polis, tentera dan banyak lagi. Nampak yang warna merah tu ada di dalam kerangka karangan. Jadi seterusnya, perarakan perbarisan mereka sangat kemas dan dilakukan dengan penuh bersemangat. Penuh semangat. Okey? Selain itu, penanda wacana, perarakan perbarisan ini akan diiringi dengan lagu-lagu patriotik negara. Okey, jom kita lihat isi ketiga pula. Kerangka karangan yang dicadangkan, perarakan kereta berhias, kereta kebal, pertunjukan lintas udara, tembakan meriam. Okey lagi, jalur gemilang dikibarkan, rakyat Malaysia, ragam rakyat Malaysia. Okey. Seterusnya, jadi dekat kerangka karangan ni kamu boleh pilih kamu nak isi ataupun tidak. Okey, seterusnya terdapat juga perarakan kereta berhias yang disertai oleh pelbagai agensi. Antaranya perarakan dan pertunjukan yang paling menarik minat orang ramai ialah perarakan kereta kebal dan pertunjukan lintas udara. Selain itu juga terdapat
Selain itu, terdapat tembakan meriam pada sambutan Hari Kebangsaan ini. Suasana pada Hari Kebangsaan amat meriah, bermacam-macam ragam yang ditunjukkan oleh seluruh rakyat Malaysia. Okey, seterusnya penutup. Penutup dia telah beri kerangka-karangan, jadi kita kena bina ayat sahajalah. Okey, kesimpulannya dan nak akhir dah ni. Sambutan Hari Kebangsaan Negara dapat menanam perasaan cinta akan negara dan dapat mengukuhkan lagi perpaduan dalam karangan rakyat negara Malaysia yang berbilang kaum. Okey, jadi kamu boleh tulis semua yang warna kuning ni, ayat ni di dalam buku penulisan. Okey? Boleh? Okey. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua terbaik.